Okay, now we begin with apa ya? Yang semalam punya kita soalan semalam dapat jawab tak? Tak ada. Tak. Tak apa. Kita mula dengan tutorial dulu. Nanti kita cuba jawab soalan semalam. Soalan semalam sekejap saya buka. Yang semalam saya bagi. Sebenarnya soalan yang saya refer yang semalam tu saya bagi soalan daripada matrikulasi punya maths tau. Maksudnya kamu dah boleh buat dah. Kalau nampak matrikulasi punya maths rujukan ke apa ke boleh guna. SPM pun boleh. Dah saya cari. Yang semalam ni. Okay. So we start with today tutorial 3. Okay, kita mula dengan tutorial 3. Okay. Nampak kan? Dah cuba buat dah? Siapa yang tak cuba buat lagi, nasihat saya sekarang ni sila ambil pen, ambil kertas, kita buat sama-sama. Kena buat kena buat. Dan lagi satu, person sekarang dia macam kurang daya, maksudnya kita punya sekarang ni norma kita ialah we always look. We don't try to write something. Sebenarnya the memory kalau kita nak ingat, kalau kita boleh tulis, kita buat, bila kita menulis tu sebenarnya dia lagi membantu memori kita untuk ingat. Lagi kalau matematik is not like sejarah pun sebenarnya kalau kita belajar sejarah, kalau orang tu dia faham, dia boleh tulis balik flow tu. Okey, mula-mula dia jajah sini, lepas dia jajah sini, dia macam contohnya berapa tahun kemudian dia punya tu, maksudnya dia boleh lukis balik apa yang dia faham tu by using the handwritten, which is he sketch what he had understand. Maksudnya dia sebenarnya dia lagi faham daripada orang yang hanya baca sahaja. Okey, mungkin kalau macam dia baca saja, dia kata dia boleh tu, mungkin dia gifted lah. Tu alhamdulillah lah macam tu. Okey, tapi kalau kita rasa diri kita is not the gifted one, we have to do something, we have to be more hardworking. So please do something. Jangan nanti bila dah dapat result, bila tengok kawan-kawan dah dapat CJ Dekan ke, nanti bila semester hadapan kan kita nampak kawan-kawan dapat CJ Dekan, kawan-kawan ada yang nak dekat 4 flat, masa tu kita dapat kedudukan syarat which is 2.0. Na'uzubillah, saya tak doakan, saya doakan semua orang 3 pointer ke atas, tetapi based on yang saya doa je, apa yang kamu kena buat ialah kamu kena usaha. Bila kita dah habis satu semester, tiba-tiba kamu KS is 2.0 ke bawah kamu punya CGPA tu. Kat situ moral dah down tau sebenarnya. Masa tu kalau ada PTPTN sangkut tak boleh nak bayar. Maksudnya parents kena bayar. Masa tu banyak konsekuen bila kita bawah 2.0, saya bagi tahu siap-siap supaya tak menyesal di kemudian hari sebab kita baru lepas kuis satu. Okey, bila PTPTN sangkut masa tu, bila kita dapat 2.0 kita punya subjek, nak daftar subjek, bila SEM 2 nanti, kamu boleh daftar hanya 12 kredit je. Compared to your friend yang dapat 2.0 ke atas, insyaAllah dapat 3.5 ke atas semua orang. Amin. Maksudnya compared to them, dah lah dia dapat dekan. Dia boleh daftar 18 kredit, kamu 12 kredit je. Bila 12 kredit, kamu kena ingat bila 12 kredit, kamu ada banyak subjek yang kamu tak ambil compared to others. Kemungkinan besar kamu kena extend diploma. Kita tak nak macam tu. Masa tu moral memang down. So, siapa yang dapat KS yang 2.0, saya nak faham sangat moral memang down. Bila dia semester 2, masa tu dia jumpa programming 2 pula. Nanti kan dia kena buat programming 2, dia subjek dah makin susah. Masa tu nak
nak cope balik tu memang ada kena bila dia jatuh dia nak bangkit balik dalam masa 14 minggu tu mungkin kalau macam apa saya nak kata motivasi tu tak cukup kuat kamu akan terus jatuh tau. Sebab saya bukan apa saya dah pernah jadi PA untuk pelajar diploma. Tu sebab bila first semester yang saya dapat ajar calculus, saya memang akan bagi tazkirah yang macam apa. Kamu akan dengar boring je tapi sebenarnya saya memang kena kasih sebab bila kamu kena ingat bila kamu KS contohnya semester 2 tu masa tu baru nak naikkan motivasi, masa tu dah down sangat, tiba-tiba KS lagi semester kedua, ini pun kita tak nak tapi dah 2 kali KS kamu kena ingat bahawa kamu boleh diberhentikan tau. Kamu jangan ingat bila kita ambil diploma memang akan dapat, for sure akan dapat diploma. Tidak. Bila kita dah ada 2 kali KS macam tu, kita maksudnya tak pun KS is 2.0. Ni saya nak bagi tahu Saya rasa kamu tak tahu. Kamu tahu ke tidak? Tak tahu. Okey, saya nak bagi tahu sebab saya rasa bertanggungjawab sebab fikir macam ajar anak-anak kan saya pun tak nak anak saya pun sangkut macam tu kan walaupun anak saya baru tingkatan 1. Okey, so sekarang bila kamu KS is kedudukan syarat tau. KS kedudukan syarat. Okey, kamu dapat CGPA 2.0. Ini kalau KS maksudnya 2.0 dan ke bawah. Tapi kalau dapat 1.70 ke bawah maksudnya 1.6 ni memang totally terminate berhenti daripada diploma. Ni saya nak bagi tahu betul-betul ni. So that sebab tu saya kata saya memang nasihat sangat matematik ke apa-apa subjek ke sila buat betul-betul, jangan menyesal di kemudian hari, jangan. Sebab nanti surat sampai kat rumah yang buka siapa? Parent kamu. Saya tak nak macam tu. Okey. Sebab saya pun sebagai parent saya tak nak nampak surat, maksudnya sedihnya tu lain macam tau tak? Sampai kalau dulu student saya ada kes macam ni. Dia KS lagi, semester ketiga dia kena terminate tau. Dia kena terminate, dia risau sangat. Dia kata surat sampai kat rumah ke apa tak. Macam memang saya tak boleh nak. Ni surat tu automatically pejabat akademik akan hantar ke rumah. Okey, so memang berhenti. Okey, so sekarang apa yang saya nak ialah buat betul-betul kita baru semester 1 dan lagi satu kena ingat bahawa untuk matematik is not, dia tak ada berkait dengan subjek-subjek lain. Bila buka buku akademik, kena buka buku akademik. Kat mana nak dapat buku akademik? Okey, I share kat mana nak dapat buku akademik tu, pergi dekat, okey. Sekejap saya stop annotate. Ya, okey nampak tak saya punya ni, saya pergi ke FTMK. Okey, FTMK. Ni kita bagi first is motivasi tazkirah Jumaat lah. Just to remind you, kita sebagai manusia mesti kena diingatkan selalu kan. Okay, this is academic resource inside your FTMK punya website. Ada academic handbook. Okay, academic handbook ni is your kitab yang kita kena rujuk sebagai pelajar diploma. Okay, sekarang kamu ialah sesi 2021-2022 kan, betul tak? Okay, so sekarang kalau kat sini, kalau kita tengok, okay, page berapa yang diploma punya? Okay, bila kita tengok dekat sini, diploma. Saya download lah kejap ya, kita download. Okay, untuk diploma. Saya besarkan sikit. Okay, kita tengok kat sini. Kita tengok. Okay, this is bachelor degree. Okay. Yang ni kamu pernah tengok tak buku ni? Kalau tak pernah, lepas ni download tengok. Sebab student PA saya memang every semester kamu punya result tu tulis. Yang mana E tu kamu kena repeat. E kena repeat Bila dapat subjek tu E kena repeat. Kena tahu. Okay, this is BITD. Kamu tengok yang dekat DIT. Kalau tak pernah tengok, sila tengok, download. Kalau boleh print yang part DIT tu print. Kena tahu. Okay, DIT. Even though you are not my PA, but this is, saya rasa ini responsibility saya as a lecturer yang kamu baru semester 1, kamu kena tahu. Okay.
Saya cari DIT. Jap. Okey, sekarang ni. Okey, this is DIT. DIT page berapa ni? 97. Okey, this is DIT punya ni. Okey, yang mula-mula kamu kena tahu ialah kamu ada berapa ni subjek wajib. This is core, subjek core. Okey, lepas tu, okey, ini yang kamu ambil subjek ni semester lepas, betul? Okey, sekarang kamu di sini. Okey, contoh kamu tak ada core curriculum lagi, sila tanda core curriculum kena ambil. Sebab sebelum kamu habis, ada orang dia tak boleh combo sebab core curriculum dia tak lengkap. Even though core curriculum ni 1 kredit je, dia kena ulang semester depannya dia tak boleh combo buat core curriculum. Okey, kena tahu. Semua subjek yang ada dekat sini kena lengkap. Okey, so sekarang kita ada calculus dekat sini. Okey. Kalau boleh tulis dekat sini. Bila kamu dah print, tulis. Nanti result kamu apa kat sini. Contoh kita tak nak tapi contoh kamu nampak tak kat sini. Contoh programming. Tiba-tiba programming tak kita kadang-kadang our journey kita tak tahu kan nasib. Maksudnya kodok dan kadar tu maksudnya ketentuan tu daripada Tuhan, betul tak? Maksudnya contoh kamu tiba-tiba kamu dapat E dekat sini. Programming. Okey, tapi nampak tak kat sini DITP 113. DITP 113 kalau tak lulus, nampak tak kat sini? Semester kedua programming 2 tak boleh ambil. Faham? This is what prerequisite means. Okey, maksudnya kat sini ada DITP 1333. 1333 is database. Database dia dapat E, dia tak boleh ambil system analysis and design semester 2. That's the consequence if you get E. If you get E, of course your CGPA will drop. Bila kita dapat E ialah kosong tau. Maksudnya bila kita kira CGPA kita akan dapat tu maksudnya bawah 2 macam tu. Okey, bila operating system ni nampak tak? Dia berkait dengan 1133. 1133 mana? Dekat sini, Computer Organization and Architecture. Kalau yang ni pun tak lepas, E, yang ni E. Tak boleh ambil operating system when you are doing the second semester later. Faham itu saya nak bagi tahu. Dan kalau nak tahu cara nak kira CGPA apa semua, boleh tengok dekat page depan ni semua ada. Kat depan ni. Itu sebab saya kata kitab ni kena tahu. Okey, so sekarang dekat sini mana Kejap kita kat sini. Nampak tak? Bila kita dapat E, kita punya CGPA tu ialah kamu punya markah kosong. Bila kita dapat D, 1 kali contohnya mata pelajaran calculus dapat D. D ialah 1 kali 3 kredit. So kamu dapat 3. 3 nanti campur dengan contohnya database. Contoh database dapat 2. 2 kali dengan 3. Okey, campur-campur lah. Lepas tu bahagi dengan keseluruhan kamu punya kredit yang ada. Macam tu. That's how you calculate the CGPA. Itu sebabnya bila kita dapat 1 E, sebab dia kira purata tau. Bila kita dapat 1 subjek tu E, kita punya grade tu akan jatuh. That's why I want you to work hard. It's not because of, jangan salahkan, yelah SPM dulu saya memang studi yang lemah. It's not that. Because I already get the student yang memang SPM-nya, matematiknya tidak bagus tapi dia punya motivasi tu bagus, dia cuba, memang dia boleh. It's not about the past. Maksudnya kalau kita ada masalah, kita boleh jumpa saya. Kan kita boleh meet online. Even though you are at home ataupun kamu dekat hostel, saya tak ada ke, saya work from home ke, we still can meet online macam tu. Okay, itu saja yang saya nak beritahu pagi ni That's the important thing. Benda ni kena tahu dekat dalam website FTMK kena ambil. Okay, so we go for the tutorial. Okay, here. Boleh Okay. So sekarang dekat sini for the function fx graph here, find the following limit. Okay, this is our graph. Graph kita, dia dalam bentuk graph je. Kita tak nampak equation dekat sini. So kita nak cari
Find the following limit. Okay, so sekarang soalan kita yang pertama. X menghampiri 0 plus. 0 plus bermaksud apa? Kanan. Dia daripada? Kanan. Tak dengar lah. Siapa yang bercakap tu Wan? Wan Adam. Daripada kanan, betul. Kanan, kanan nombor berapa? X 0 kan? Okay. So sekarang 0 kat mana? 0 kat sini betul? X 0 dekat sini betul? Okay. Bila X 0 tu dekat sini, positif dekat kanan, kanan daripada sini betul? Kita tengok daripada kanan. Graf mana yang ada dekat situ? Kita tak boleh tengok yang ini sebab ni jauh, dia tak sampai pun dekat 0 tu. Okay, so yang graf yang daripada kanan menuju ke 0 ialah mana? Ini betul? Kita tengok yang dekat atas dia apa? Menuju ke 0. Okay, jadi nilai dia berapa yang atas ni? 1. Okay, 1. Betul? Any question from others? Ada soalan lagi tak daripada yang lain? Kalau tak faham, tanya. Jangan kata, tak apalah, tak faham, nanti saya tengok baliklah recorded. You have to take the opportunity when you in my class, when you in my tutorial, please voice out. Okay. Madam boleh ulang balik tak madam? Okay, so sekarang dekat sini, kan, bila kita tengok 0 daripada sebelah kanan. 0 daripada sebelah kanan ni, ini 0 kan, kita punya dekat X 0 ni. Okay, bila kita tengok yang daripada semakin menuju ke 0, nilai Y dia berapa? Semakin menuju ke 0, nilai Y dia berapa? So kita tengok graf apa yang terlipat. Graf yang ni lah, graf yang paling dekat dengan 0 yang ni lah kan, betul tak? So daripada sebelah kanan, daripada point 1 ke 0, yang ni lah grafnya. Dekat atas ada graf apa? Okey, maksudnya bila dekat titik 0, kita tengok ke atas. Atas ada apa? Tapi belah kanan. Boleh? Macam tu lah cara dia. Dapat tak? Yang tanya tadi. Dapat madam? So 1. Cuba kita tengok yang seterusnya ni. Apa? Okey. Yang ni kita dekat 0 ni. Kita dekat 0, kita tengok dekat atas. Dia dekat 1. Tapi dia daripada sebelah kiri. Sebelah kiri ada benda tak? Dekat situ. Daripada sebelah kiri. Ada graf tak? Atas kita ada graf ni 1 ni, betul tak? Dekat 0 tu. Tapi daripada sebelah kiri ada something tak yang value yang kita nak tengok kat atas ni? Ada something tak value kat sini? Kat sini. Kawasan. Ada. So what can we conclude here? Not exist. Does not exist. That's the one answer. That's the answer. Answer dia betul. Does not exist. Tidak wujud. Faham? Faham. Okay. So C. Dia tengok C. Berapa nilai dia? C. Suara-suara salah tak apa. 1 madam. Berapa? Tak dengar tadi Satu. Syasha. Nampak ada 1 madam. 2 ke 1? Ke? Okay, kita 1 ke arah positif. 1 kan? Okay, 1 positif. 1 dekat sini. Sekejap saya padam ya. 1 dekat sini. Sini 1 kan? Okay, atas 1 tu ada yang ini, betul? Yang ini. Dan yang atas sini. Dia ada 2 graf yang dekat 1. Tapi dekat sini dia kata positif. Which is kita tengok yang belah positif je. Okay, so graf yang terlibat yang ini. So nilai dia berapa? 1. Nilai dia berapa? 1. Betul. Any question? Siapa yang confused lagi? Okay. Ni. Seterusnya. 1 negatif.
which is we look at from the left hand side, daripada kiri. Satu dekat sini. Okey, kita ada satu dengan dua. Tapi yang atas satu yang daripada belah kiri is something here. Belah kiri satu. Yang ini kan dia semakin menuju ke berapa jawapan dia? Kosong. Yes, good. Kosong. Boleh? Medium. Hmm. Ulang balik macam ni. Yang kosong tu saya tak faham. Kosong tu tak faham. Okey. So sekarang macam ni. Kita punya X menuju ke 1. Bila X menuju ke 1, kita kena tengok kat tempat X je. Jangan tengok benda lain. X menuju ke 1. 1 kat sini betul? Ni X Betul. menuju ke 1. Okey. So sekarang ada simbol negatif dekat sebelah 1 tu. Betul tak? Which mean dia nak tengok daripada arah kiri. Maksudnya menuju ke 1. Daripada arah negatif. Macam tu kan? Menuju ke 1. Kiri kan? Okey. Bila menuju ke 1 daripada belah kiri, you look up. Tengok atas ada apa? Yang ini. Betul? Betul. Sekarang dia menuju ke 1. Nilai dia menuju ke berapa? Y dia. Oh, kosong. Kosong. Sekejap, 4 ni salah. Okey, faham. Bila kita tengok X daripada sebelah kiri, tapi kan jawapan dia kita tengok graf, kita tengok nilai Y tau. Bila kita dapat, dia macam ni. Bila kita tengok belah kanan, okey belah kanan yang ini. Tapi jawapan dia kita tengok kat mana? Kat sini. 1 belah kanan. Okey, bila kita tengok kat graf daripada belah kiri, kita tengok graf yang ini. Okey, jawapan dia dekat mana? Kita tengok daripada sini, Y sama dengan berapa? Kosong. Boleh. Fx sama dengan apa? Sebab kat sini kita tengok Y dia. Nilai yang tepi ni semua nilai Y. Boleh? Cuba 4 ni. 4 daripada arah positif. Nilai dia berapa? 4 dekat sini. Arah positif kat mana? Sebelah kanan betul? Menuju ke 4. Is there any plotted graph there? No. No. So is it exist or not? Not. Not exist, right? So it does not exist. Okay, understand. Yes. Okay. Now ini kita nak tahu nilai je. Okay, so sekarang daripada 4 arah negatif. 4 arah negatif which is 4 daripada sebelah kiri. 4 daripada sebelah kiri, 4 kat situ daripada sebelah kiri. Look up. Tengok atas dia. Ada graf mana? Atas ni, yang ni kan? Bila tengok yang ni, dia semakin menurun sampailah ke 4 dia berhenti dekat sini. So refer to the value of Y. Berapa? 1. 1. Good. Faham tak semua? Faham. Betul. Alhamdulillah. Betul. Saya yang F tu faham. Okey. Kalau kurang faham, Adam ada? Adam. Wan Adam yang tadi. Ya. Saya. Terangkan kat dia sekejap Adam. Nak pandai kan? Cuba terangkan kat dia. Dia tak faham. Siapa yang tak faham tadi? Nak dia pula. Saya tak nampak nama. Saya yang Siapa tak tadi? faham dari doktor. Adam yang tak faham. Afif, are you there? Terangkan kat dia macam mana. Afif faham tak? Faham kot. Okey, cuba terangkan dekat Adam. Macam mana dia dapat 1? Dapat 1 sebab kita tengok sebab dia negatif. Tengok dari kiri. Tengok So kita daripada kiri. tengok atas sebab dia Y. Tengok kat barisan Y. So titik dia dekat 1. Dia turun. So nilai dia 1. Okay. Adam, you get what the Afif explained just now? Dapat. Faham. Dapat.
kadang-kadang kan dia macam ni tau, dia ada dua tau. Orang kan dia, kalau saya dalam kelas dulu-dulu kan, saya sebab kita pernah ada kelas dalam kelas, dia macam ni tau, dia punya konsep. Sebab kita sekarang kan kita dekat luar, maksudnya kita dekat online kan. Tapi siapa yang ada dekat hostel tu mungkin advantage lah. Sebab saya tengok diploma student ni, bila saya terangkan kat depan, bila kawan tak faham, akan ada kawan sebelah dia yang terangkan balik tau. Sebab kadang-kadang ada orang, dia nak kawan dia yang bagi tahu. Maksudnya dia tak dapat from the first information, dia nak daripada orang macam tu, orang sebelah dia ke. Mungkin kita tak tahu yang tu lagi berkesan untuk orang tu kan. Orang ni macam subjektif kan, kefahaman dia macam nak bagi faham tu kan. Betul tak? Saya pun ada juga keadaan tu, which is dalam kelas, dalam lecture semua saya tak faham sebenarnya. Tapi bila balik, kita study balik, tanya kawan, baru nampak macam tu. That's okay. Boleh? So sekarang Alhamdulillah faham. Okay, so sekarang kat sini itu sebab saya kata kalau memang betul tak faham, masa saya ajar kat sini tengok recorded pun tak faham, kawan ajar pun tak faham, is you need any help, jangan tunggu, jangan biar lama-lama. Kita dalam week 6 ni, sebelum midterm exam, sila selesaikan semua topik yang sebelum ni yang tak faham. Boleh? Jangan simpan. Sebab nanti final kita tak jumpa tau benda ni. Saya tak tanya dalam final. Saya tanya dalam midterm test je. Final nanti topik baru pula. Macam tu. How we learn. Okay, untuk saya punya subjek. Okay, now for number 2. Tengok soalan nombor 2. Soalan nombor 2. For the function gx graph here. Okay, kat sini graph untuk gx tu. Find the following limit or explain why they do not exist. Okay, sekarang kita nak cari limit dia. Okay, kalau contoh kan, kita nak cari limit dia. Contoh, kalau dia tak exist, we have to explain why it is not exist. Okay, now first question. Dia tanya, limit x menghampiri 1, gx. Okay, kat sini nilai dia berapa? Sekarang ni 1. 1 dekat mana? Kat sini? Sini kan? 1. So, look yang dekat atas. Tengok dekat atas. Okey, kita nampakkan dia terputus dekat sini. Okey, so tak apa. So, bila kita tengok kat situ 1, kita tak boleh bagi tahu value tu berapa sebab di kiri dengan di kanan nilai dia lain, betul tak? So, sekarang saya nak tanya, nilai kat sini limit dia x menghampiri 1 daripada sebelah kanan berapa? Daripada sebelah kanan. Nilai dia berapa? Kosong. Kosong. Good. Okay, so and limit dia x menghampiri 1 daripada sebelah kiri, nilai dia berapa? Daripada sebelah kiri. Look up, tengok atas. Okey, kat sini kan, daripada sebelah kiri, tengok atas yang sebelah kiri yang ni kan. Nilai dia berapa? Berapa? 1. 1. Okey, so is it exist? Boleh tahu tak limit ni berapa? Tak. Sebab tak sama. Betul. It does not Exist. exist. Why? Because limit from the left, limit from the right is not equal. This is the reason why. Dia tidak sama kiri dengan kanan, so it does not exist. This is yang explain why ni, kalau kamu boleh tunjukkan kiri dengan kanan tak sama, so saya terima ini ialah jawapan dia. Memang betul pun dia explain why, because of the left side and the right side of the limit is not equal. Okay, kita pergi ke nombor 2. So sekarang nombor 2, x menghampiri 2, gx. Okay, 2 dekat mana? Saya guna pen lain lah. 2 dekat sini betul? Okay, berapa nilai dia? Limit daripada sebelah kiri, limit daripada sebelah kanan. Adakah nilai dia sama? Sama. Sama. Berapa? 1. 1. Good. Betul?
Ada yang tak dapat? Bila kita boleh nyatakan dia satu, so kita by default it is exist lah. Sebab kiri dan kanan sama. Okay. So, we go for question C. C ni X menghampiri 3. 3 kat sini. Tengok daripada sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah kiri nilai dia sama tak? Sama. Sama, iaitu berapa? Kosong. 0. Betul? Any question? Jangan confuse tau yang ini. Yang ni memang saja bagi confuse. Kita tak tengok nilai pada titik 3 itself, but we look at from the left and from the right tu. Yang ni nanti bila nak tengok keselanjaran which is continuity, yes, we can determine by that point. Tapi for the limit, limit exists because from the left and from the right is equal, which is 0. Okay, can we continue? Yes. Okay. InsyaAllah Saya punya harapan kan bila saya explain saya nak macam semua orang faham. Tapi bila kita online ni, bila saya pun sebenarnya bila saya ikut kursus online, saya hari tu ada kursus persijilan tau saya kena ambil exam. Bila online saya tahu susahnya online ni sebenarnya. Bila lecturer cakap sebenarnya kita dah mengantuk, kita lagi nak tidur-tidur tau. Dalam kelas pun boleh tidur kan. Ni lagi kalau kat rumah ke, kalau dekat hostel ke memang atas katil, memang akan tidur. Okay, that's the challenge lah saya faham sebenarnya. Sebab apa-apa pun saya record. Kalau rasa macam dia punya berat sangat mata tu kan. Mana nak tahu kalau tak sihat ke, so boleh tengok balik ya. So sekarang nombor 3 yang ini. Okay, tapi sebelum masuk nombor 3 tu boleh tak kita jawab soalan semalam? Jadi baru nak buat soalan midterm tau ni. Part 3 Zuraini, part 3. Midterm baru nak buat. Final saya dah buat. Okay. Okay. Soalan semalam apa ya? Kita buat dulu kan. Sekejap, saya ambil pen. Okay, semalam punya soalan ni is limit. Siapa yang dapat X sama juga dengan 4 tu? Angkat tangan. Jangan malu lah. Proud to be yourself because you get the answer. Kawan tak dapat tu. Mana tahu lepas ni kalau kawan nak rujuk, dia boleh rujuk kamu. Kamu pun boleh belajar lagi, which is belajar macam mana nak sampaikan dekat kawan supaya dia lagi faham. Dan kamu pun bila kamu dapat kawan tu faham, keberkatan dia tu lain tau. Memang kamu akan faham sampai final. Okay. Tak ada yang dapat Okay, soalan ni mula-mula semalam kita masukkan direct substitution dulu Jangan lupa direct substitution dulu. Masukkan sini kosong, dekat sini kosong. So dapat berapa? 0 per 0. Oleh sebab dapat 0 per 0, dekat sini ada punca kuasa. So kita kena selesaikan menggunakan conjugate. Betul tak? So conjugate dia ialah X tolak 2 bahagi dengan 2 tolak 6 tolak X punca kuasa. Okey, kat sini darab dengan, okey, conjugate dia apa? Conjugate dia ialah 2 apa? Okey. Yang ini saya dah bagi tahu semalam kan, dan yang ini cara ni memang kamu dah dapat betul? Siapa yang bela? Okey, sampai sini okey. Okey, saya kata semalam bila dia dua benda ni, dia berlainan, kita just ambil sahaja. Which is kita ambil lah. X tolak 2, jangan buat apa-apa. Kita just letak je di dalam kurungan 2 tambah 6 tolak X punca kuasa. Okey.
Bahagi. Okay, the challenge yang bawah ni. Bawah ni bila dia darab, kamu kena darab satu-satu. Okay, nampak tak? 2 ni kena darab dengan 2. Dapat berapa? Buat satu-satu. Dapat berapa? 4. 4. Okey. Lepas tu 2 ni darablah dengan yang belakang. Dapat berapa? Campur. Campur sebab 2 positif, yang belakang pun positif. Okey, kita tak perlu selesaikan pun 2 darablah dengan belakang. 2 darab 6 tolak X. Sebab kita tahu yang di tengah-tengah ni memang akan eliminate. Dia akan tolak nanti. Tak perlu selesaikan. Okey, lepas tu selesai yang itu. Okey, lepas tu yang ni darab dengan 2. This is negative. Darab dengan positif dapat negatif. Which is 2 punca kuasa 6 tolak X. Dia tak ada masalah. Just tulis je. Okey, kamu nampak tak? 2 benda ni bila dia tambah, dia tolak diri dia sendiri. So it will be eliminate. Boleh. So sekarang yang tinggal apa? Yang ni darab dengan yang belakang. Okey, ni negatif kali dengan positif, kita dapat negatif. Yang tu yang kena tengok. Bila negatif kali dengan positif, kita dapat negatif. Okey, dia benda yang sama betul. Dia benda yang sama, maksudnya dia kat situ punca kuasa 6 tolak X kuasa 2. Dia darab diri dia sendiri. Dia kuasa 2 lah, betul tak? Okey, macam mana kita nak selesaikan benda ni? Benda ni, punca kuasa, ingat balik 6 tolak X, punca kuasa ialah kuasa berapa? Kuasa 1/2. Okey, dia ialah kuasa 1/2. Bila dia kuasa 2 ada kat luar ni, dia ialah apa? Dia darab. Maksudnya, dia 1/2 darab 2 kan? Terhapus. Boleh? So, dekat sini dia akan jadi apa? Dia akan jadi X tolak 2 campur 6 tolak X punca kuasa. Okey, bahagi dengan 4. Okey, kat sini kuasa 2 dia terhapus betul. Tolak dengan 6 tolak X. Okey. So dia apa tu? Ni jadi berapa? 4 tolak 6 tolak X jadi berapa? Negatif 2 negatif X. Sekejap dia kat macam ni. Dia, sebab dia ada kurungan kan. Lepas tu dalam tu macam ni. Okey. So dia ialah apa tadi? Okey, saya tulis balik Dia jadi, siapa tadi yang cakap tu? Punca kuasa 6 tolak X. Okey, siapa tadi? Yang ni ialah kita kena selesaikan dia. Sebab dia dalam kurungan tau. Sebab dalam ni kurungan kan. Okey, sebab dia negatif kat luar. So kita kena, okey, 4 tolak 6 ialah Negatif 2. negatif 2. Negatif kali dengan negatif? Positif X. Okey. So sekarang ini ialah negatif 2 tambah X. Dia ialah apa? Dia sama juga dengan? X tolak 2. X tolak 2. Yang tu saya nak dengar. Dia ialah X tolak 2. Nampak tak kat sini? Kita ada sama kat atas tu. Kita boleh eliminate. So yang tinggal apa? 2 tambah 6 tolak X punca kuasa. Okey, so sekarang gantikanlah X ni dengan nilai 2. So 6 tolak 2 ialah 4. 4 punca kuasa ialah 2. 2 campur 2 ialah 4. Mudah kan? Macam mana? Ulang balik ni. Yang mana nak ulang tu? Yang Memang. 2 tadi. Ini yang last ni. Ni kan 6, ni kan X. X ni yang asal ni 2 kan? Ya, X. Ya. Betul? Mana? Ni X kita gantikan balik. Yang 2 yang asal ni. Ni. Dua ni atas ni. Oh, dah. Last sekali kita gantikan balik. Kat sini. Dah. So dapat 4 kan? Faham. Faham Any question from others? Roy ada Roy.
sekarang kan dia punya, saya rasa kan, my instinct is kamu punya masalah ialah you not confident bila kamu kembangkan ni ke? Betul tak? Betul Betul, madam. betul. Betul Ah. betul. Sekarang tanamkan dekat dalam hati, tak ada apa-apa benda ni, tak ada apa-apa sebab bila kita kembangkan kita tahu yang ini dengan yang ini boleh eliminate. Jangan kembangkan apa-apa, biar je di dalam kurungan. Jangan ada masalah. Alah, dua dah darab dengan punca kuasa dah nak jadi apa? Tak ada masalah sebab yang di tengah-tengah ni kita kena ingat dia akan ditolak dengan diri dia sendiri. So biarkan dia macam tu. Tak perlu kembangkan apa-apa, tak perlu selesaikan apa-apa. Biar dia macam tu sebab kita nampak dia bila tolak dengan diri dia akan jadi kosong. Kita ambil yang hujung dia yang hujung je. Boleh? Okay? Boleh madam, boleh. Okay. So sebenarnya bukan apa. Kita tak cukup lagi latihan. So kita tengok dekat tutorial sebab ni soalan yang kedua yang kamu buat lepas saya punya lecture hari tu kan, betul tak? Saya nak dapat benda ni masa tu saya matrik. Masa kita orang ada pembuktian ke apa ke, saya nak dapat benda ni sebab saya buat latihan dah nak dekat exam baru saya dapat. Lah, mudah je benda ni. Maksudnya lepas kita buat latihan, okey, baru kita nampak, okey, yang ni tak ada apa ni macam tu. Tapi to build that confidence is we get to do exercise. Itu sebab bila kamu nampak kan, ada student that dia orang kata, they claim that dia memanglah ada yang kanak-kanak tu memang genius, saya akui betul. Tapi macam kalau konsep macam kadang-kadang yang pusat-pusat belajar ni kan, kamu nampak kan dia tu boleh calculate kat dalam otak je macam tu kan. Sebab kenapa tahu? Sebab dia dah biasa buat. Kalau macam sompah tu pun, even though the device is not in front of them, tapi dia dah biasa buat. Dia boleh bayangkan dah benda tu dekat depan dia, jari je yang bergerak. Kamu perasan tak? Ada nampak tak video budak yang bila dapat soalan dia ganti dia jari je bergerak sebab dia dah boleh bayangkan, dia dah biasa guna sompah tu kan. Jadi macam dia dah biasa. That's why macam ada satu, saya tak naklah sebut center tu kan. Maksudnya bila dia kata student kat situ memang akan dapat A matematik apa tu, semua sebab dia punya konsep apa, matematik is latihan. Bila dapat latihan, bila dapat soalan dekat sekolah tu, soalan dia tak susah mana pun kalau sebab dia dah banyak, dia dah terima enough latihan. Macam tu. Sebab tu mak ayah saya tidaklah sebab saya orang susah. Mak ayah kamu yang ada yang tu hantar kamu tuition apa semua sebab dia dah nampak dulu dia kurang, tak ada tuition apa semua. So dia nak anak dia dapat semua buat latihan, ada cikgu yang tunjuk, kamu kena appreciate benda tu. Dia tak nak bila diploma ada student tu dia burn out tau. Dia burn out kenapa? Burn out ni macam dia dah tak boleh pergi. Kenapa? Sebab dia kata dia dah penat belajar. Tapi sebenarnya bukan, jangan jadikan tu alasan sebab mak ayah dia invest habis tu sebab dia rasa dia ada duit, dia boleh hire cikgu boleh bagi latihan yang secukupnya untuk anak dia. Kenapa? Mungkin sebelum tu dia tak dapat nak pergi tuition, dia tak dapat nak ada kelas tu. That's the apa nak kata, pengorbanan ibu dan ayah sebab hantar tuition ni bukan murah-murah. Saya faham sangat benda tu. Kena hargai. Jangan nak kata bila dah diploma ni saya dah burn out dah sebenarnya, saya dah penat belajar. Tapi sebenarnya mak ayah bila dengar macam tu, mungkin nanti dia salahkan diri dia sendiri ke apa ke, tapi sebenarnya usaha dia, ya Allah, Tuhan je yang tahu. Dia nak anak dia pandai, dia nak anak dia berjaya. Okay. Dia dah sulit lagi kan? Tazkirah lagi satu. Okay, so sekarang yang pertama, yang ini. Okay, so sekarang kat sini kamu nampak tak? Jangan takut bila nampak, biasa nampak X, sekarang kamu nampak H. Tak ada masalah. Tak ada apa pun benda tu. H ke, dia bagi Z ke, dia bagi satu nombor yang delta ke, alpha ke, beta ke. Alah kacang je, tak ada masalah saja je. Macam itulah. Jangan rasa susah, senang je. Okay, so sekarang mula-mula dapat soalan limit kena buat apa? Kena baca bismillah. Okay, dapat apa? Okay, lepas baca bismillah, maksud H-nya apa? Kita kena buat direct substitution kan? Always put in your mind when you have question like this, off limit, mula-mula direct substitution. Masukkan H sama juga dengan kosong dekat dalam equation tu. Masukkan? So kita dapat apa? 3 per 3
kali kosong tambah 1 punca kuasa tambah 1 dapat berapa ni? 3 per kosong. Yes. 3 per 2. Okey, perlu tak buat conjugate? Tak perlu kan? Sebab dah dapat jawapan. Stop there. So this is the final answer. Senang kan limit ni? Dah dapat jawapan dah lah. Sebab ada orang kan, bila dapat soalan macam ni, dia berhenti. Kenapa? Alamak, soalan ni ada punca kuasa. Mesti conjugate. Jangan macam tu. Mula-mula apa-apa pun direct substitution. Nampak tak kat sini? Tak perlu pun conjugate. Terus dapat jawapan. So don't put the negative mindset first. Mesti positif. Mesti apa? Cuba dulu, cuba. Masukkan dulu nilai. Yang kedua pula, cuba masukkan nilai. 3 kali kosong campur 1 punca kuasa tolak 1 bahagi dengan kosong. Dapat berapa? Bawah ni kosong. Atas? Kosong per kosong. Yang ini barulah ada conjugate. Betul? Betul, madam. So kalau conjugate dekat situ dia jadi macam mana? Salin balik. Darab balik diri dia sendiri yang ada punca kuasa tu kan? Okey, ini macam soalan tadi lah ni. Punca tolak 1 bahagi dengan H. Kalau tak buat lagi sila buat sekarang Darab apa ni? Yang atas. Yang atas. Tapi kita kena ubah simbol yang mana? Yang di luar daripada punca kuasa ni kan? Betul tak? Dia jadi apa tu? 3H tambah 1 tolak 3H tambah 1 tambah 1. Tambah 1. Sorry Ialah tambah 1 bahagi dengan punca 3H tambah 1 tambah 1. Okey. So sekarang dekat sini, okey dia dah darab conjugate. Okey, kat sini dah ada markah tau sebenarnya. Okey, so sekarang selesaikan. Effort to get the answer tu kalau saya, kalau markah untuk kerja tu ialah 3, saya dah nampak macam ni, dia even though dia mistake, ada careless mistake, negatif, positif macam tu, saya memang akan kasih contohnya 3 untuk jalan kerja, tapi effort dia nak selesaikan tu ada, dia ada slack sikit dekat negatif positif, saya bagi 2.5, saya kurangkan 0.5 je kalau saya. Kalau orang tu langsung tak buat apa-apa, memang tak akan dapat apa-apalah. Okay, so always put effort Okay, so sekarang kita nampak yang berbeza yang 2 bawah ni. Bila yang berbeza 2 bawah tu, just write it down. No need to solve. Tulis saja 3H campur 1 tambah 1 punca kuasa yang kat depan ni. Okey, so yang atas ni selesaikan. Selesaikan dia jadi apa tu? Dia jadi 3. Jadi apa? 3H tambah 1 punca kuasa 2. Punca kuasa 2 sebab dia darab diri dia sendiri. Betul tak, Amal? Betul, madam. Okey. So sekarang kita buat 1 per 1. Always put 1 per 1 kalau kita tak biasa lagi. Okey, lepas kita dah biasa, kalau kamu nak skip the step is okay. Okey, kat sini ialah Punca kuasa. 3H campur 1 punca kuasa. Betul sebab dia darab 1, so tak payah tulis. Okey, so yang seterusnya ni settle. Yang ni pula. Okey, negatif kali dengan positif. Negatif. 3H campur 1. Okey, nampak tak? Yang ni tolak dengan diri dia sendiri. Kita boleh eliminate. Okey, lepas tu kat sini yang belakang ni darab dengan ni dapat apa? 1 tolak 1. Tolak 1. Lagi 1 kan? Bila kita buat macam ni, kita nampak tau kat sini involve negatif, kat sini positif, kat situ yang selalu careless tu sebenarnya. Okey, so sekarang dekat sini jawapan dia akan jadi apa? Punca kuasa. Kuasa ni kita akan dapat hilanglah punca kuasa ni, betul tak?
Okey, bila kita buat latihan banyak-banyak, kita tahu bila punca kuasa 2, punca kuasanya akan hilang. Hilang. Nah, ni dah tak ada. 2 ni pun dah tak ada. So tinggal yang dalam tu je. Okey, so yang dalam tu ialah 3H 3H tambah 1 1. tolak Okey. 1. Betul. Tolak 1. Bahagi dengan H punca kuasa 3. 3H tambah 1 tambah 1. Tambah 1. Okey, kat sini H tu biar je dia dekat luar. Okey, so nampak tak? 1 tolak 1 habis kan? Tinggal 3H. Okey, so sekarang boleh tak kita eliminate atas dengan bawah H tu kat sini? Tak boleh. 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 Sebab dia darab ni, dia boleh. Boleh. Sebab dia dekat luar. H ni kita dah faktorkan keluar. Boleh Boleh. Boleh. Okey, yang tinggal apa kat situ? Dia ialah 3. Okey, ganti balik H ni dengan nilai yang asal. Dia apa? Kosong kat sini. Jadi dia apa? 3 kali kosong tambah 1, punca kuasa dia ialah 1 tambah 1, right? 3 per 1. Selesai. Any question? Dapat tak? Tu yang Dapat. macam. Boleh? Sekejap. Malik. Okey. Saya terus ke C. Okey, saya padam C tau. Siapa yang ada tertidur, sila tengok recorded. Okey, sama dengan C. Mula-mula apa? Kembangkan ni dia. Direct Selesai kan? substitution. Direct substitution. Buat penggantian. 5 tolak 5, Kosong. kosong. 5 kuasa 2, 25 tolak 25, Kosong. kosong. Okey, so kita kena guna apa ni? Kembangkan. Pemfaktoran. Okay. Okey, bila dia kosong per kosong sama ada faktor ataupun conjugate. Okey, conjugate ni bila ada punca kuasa. But faktor ni bila ada equation yang ada kuasa 2, kuasa 3 macam tu. Okey, so sekarang dia dah pergi ke X pula kan kat sini. Yang ni C. Okey, so sekarang ialah faktor. Macam mana nak faktor ni? Tekan kalkulator sekarang. Macam mana faktor dia? Bila X kuasa 2, yang paling tinggi power dia ialah kuasa 2 bermaksud berapa kurungan? Bila dia kuasa 2, kurungan pun kena ada 2. Macam tu. Bila X kuasa 3, campur 5X, macam tu kan, something macam tu kan, campur 6 contoh dia kuasa 3 paling tinggi. Maksudnya faktornya apa? Faktornya ada 3. Macam tu. That's the basic concept. Okay. So bila faktor dia 2, tekan kalkulator sekarang dapat berapa? Dalam X. tu? X tolak 5. X tolak 5 lagi. X tambah 5. X tolak 5, X tambah 5. Okay. Semua dapat? Dah pandai dah tekan kalkulator nak cari pemfaktoran? Yang kalkulator canggih tu siapa hari tu? Pandai tak? Roy medium. Roy. Siapa Ya, ke? Lupa. Saya. Uzair. Ah. Sorry. Sebab tak nampak muka kan. Tak ingat lah nama. Okay. Pandai dah Uzair? Baik. Alhamdulillah. Okay. So sekarang yang ni kan dia dapat berapa? Macam mana? Kan nampak tak atas dengan bawah? Potong. Boleh eliminate. So yang tinggal atas jangan letak kosong Atas ada 1 by default sebab 1 darab something kat sini. Okay. So yang bawah ialah X campur 5. Mudah kan? Okay. So sekarang dekat sini ganti balik 5 dalam sini. Dapat berapa? 10 madam. Jadi 1 per jawapannya 1 per 10. Mudah kan limit ni? Mudah kan? Mudah sangat. Easy. Easy kan? Okay. Madam Roy nak jawab. Siapa?
Easy. Nak jawab apa? Okey, kita try jawab yang bawah ni pula. Okey, so sekarang yang bawah ni. Okey. Tadi 1/10 jawapan dia. Okey, yang bawah ni. -5. Kat situ kita gantikan -5. Atas dapat berapa? -5 kuasa 2. Ingat tekan kalkulator. Kalau -5, gantikan dekat X tu buat kurungan. -5 kuasa 2. 25 madam. 25 tolak 3 kali -5. 15. Tolak 10. Dapat berapa tu? 25 tolak 15 tolak Kosong. 10. Dapat kosong. Bahagi dengan Kosong. kosong. Okey, so kosong dengan kosong dekat sini ialah yang tak ada punca kuasa. So dia kuasa kat sini is faktoran. Sila faktorkan yang atas tu guna kalkulator sekarang. Dapat berapa? Tolak 2 X tambah 5. Apa? Tak dengar. X tolak? X tolak 2. Aha. X tambah 5. Okey. X tambah. Okey, yang bawah? X tambah 5 madam. X tambah 5. So nampak tak kat situ mesti ada sama. Kalau tak Potong sama, madam. Kasih tu potong ah. potong saja. Okey, so sekarang kat sini gantikanlah yang ini dengan nilai -5 ni. Dapat berapa? -5 tolak 2 negatif. -7. Ini ialah sebenarnya -7/1 tapi per 1 kita tak perlu letak kan? Okay, that's the answer. Easy right? Easy. Nampak easy kan? Tapi lepas ni buat latihan tiba-tiba macam kenapa macam susah. Betul tak? Tapi tak susah, mudah je. Saya nak jawab. Nak jawab kan? Cepat. Madam, jadi nak tanya lah. Jadi kalau dia boleh faktorkan je. Apa tu Zai? Tak dengar. Kalau dia boleh faktorkan je. Ya. Sebab kalau dia punya jawapan 0/0, dia punya cara satu je, dua je, faktor atau konjugat. Bila faktor, of course lah benda macam ni boleh faktor. Tapi kalau punca kuasa macam ni tak boleh faktor. Dia kena Madam. konjugat. Conjugate yang mana yang tadi yang sama tu Yang punca Darab kuasa, yang yang ada punca kuasa tu. Konjugat tu yang Ah. darab dengan, bila ada punca kuasa, yang dalam ni kena jadi tambah macam tu darab. Darab dengan something yang ada punca kuasa ni, yang ni. Letak kat sini. Faham. Dah conjugate. Dia ada dua choice je kat situ. Itu sebab saya kata semalam kan kita buat, kalau contoh saya punya soalan saya nak relatekan dengan programming. Okay, this is start. Start bulat Start. Kan? Buat flowchart ni. Buat flowchart belum? Flowchart. Dah belajar tak programming buat flowchart? Dah madam. Bila kita start, okay, first is operasi dia. Operasi dia dekat sini is direct substitution. Okay, so bila kita buat macam tu kan, bila orang tu dia dah faham, logik dia dah ada, dia dah boleh generate benda ni guna flowchart tau. Itu imaginasi, bila dia boleh relate tu maksudnya programming dia dapat, matematik saya dia dapat, dia dah faham. Okay, so sekarang dekat sini this is direct substitution. Kalau contohnya if direct substitution ni, if it get number, bila dia dapat satu nombor yang bukan 0/0, okey, nombor tu kalau kita dah dapat jawapan, kita petak ke apa? Yang ni check balik Okey, bila dia dah dapat number, this is nombor tau. Bukan nombor number. Sekejap confuse lah bang. This is number. Bila dia dapat satu number, it will be stop. Tetapi bila dia dapat 0/0, whether they have to do faktor Or equation.
Conjugation. Ataupun dia kena guna conjugate. That's the process. Yang faktor ni ialah kita kena cari dia punya faktor ni lah. Faktor seterusnya. That's the peterminda dia kan macam tu. Okay, selesaikan dapat nombor, dapat number. Then it stop. This is stop dia kat sini. Bila conjugate dekat sini ialah dia ada satu yang asal tu darab dengan conjugate dia. Conjugate dia, punca. Lepas tu yang ni simbol dia sama ada tambah atau tolak. Kat sini pun tambah atau tolak yang daripada yang atas kat sebelah sini. Betul? Betul, madam. Okay, punca. Okay. Lepas tu dia dapat contohnya yang ni proses dia dapat satu number. Stop. Then it stop. This is where Flowchart. flowchart dia. That's the process. Macam tu lah. Boleh faham? Faham, Ini yang madam, kita faham. belajar semalam. Okey, itu sebab apa-apa pun mula-mula lepas baca bismillah direct substitution. Okey. Okey, mudah kan? Okey, so sekarang dekat sini sebab tadi kita dah buat atas kita buat yang ni pula. Okey, direct substitution dulu. 1 tambah 1 tolak 2 which is 0. Is also 0. Okey, kat flowchart tadi bila guna kosong per kosong, bila dia ada kuasa kat sini, we know that we have to find faktor. Right? Tapi yang ni macam mana pula ni? Bila jawab. Okey, faktor dia bukan satu je kat atas sebab T kuasa 2 tu ada kat atas, T kuasa 2 tu ada kat bawah. Betul tak? So dia ada 2. Dia boleh ada macam-macam. Okey, so kan atas tu berapa pemfaktoran tu? T tolak 1. T tolak 1, T tambah 2, madam. tolak 1, T tambah 2. Yang bawah T kurungan T tolak 1. kurungan T tolak 1. Sheesh. Dia ialah, okey ingat balik. A kamu ialah 1. B kamu ialah 0. C kamu ialah negatif 1. Masuk dah kalkulator sekarang? Dapat berapa? 1. T tolak 1, T tambah 1. Yes. T tolak 1, T tambah 1. Itu yang nak dengar tu. Boleh? Aku try. Jadi yang mana boleh eliminate? Yang ni kan? Betul? So yang tinggal T tambah 2 dengan T tambah 1. Jadi berapa? 3/2. Dapat 3 per 2. So dapat number stop. Right? Kalau kamu kan, kamu pandai buat konten dekat YouTube, tak pun kamu buat konten dekat TikTok ke, konsep limit ni satu konsep ni macam ni tadi tu, kamu dapat buat dia punya flowchart ke, buat cantik kan, satu tu ilmu bermanfaat tu sebenarnya. Saya sampaikan kat kamu, kamu sampaikan pula kat orang lain. Masya Allah. Masya Allah, IG je. Masya Allah. Apa Rai cuba? Kan kalau macam saja je kan assignment buat TikTok. tak ada. Okay. Aja je kan ikut peredaran zaman. Draft your flowchart by using TikTok. Okay, part F. Ni macam mana? Mula-mula apa tadi? Selesaikan dulu, madam. Yes. Dapat berapa? 0 per 0. 0 per Awal yang berapa tu? 0. 0. Betul? Okey, tapi kat sini kan. Okey, so sekarang kita nampak tak equation kita ni dia
Macam mana kita nak buat ni? Okey, dia macam Betul. nak buat kurungan bawah tu sebagai 3 kan macam tak kena tau sebab atas tu 1 je. Betul tak? Betul madam? Dekat situ. So the idea is cuba kita faktorkan yang bawah ni. Faktorkan yang bawah ni dapat berapa? Faktorkan apa yang boleh faktor keluar? X kuasa X. 2. Betul tak? Sebab sebelah ni X kuasa 3. Of course dia ada X kuasa 2. Yang dalam tinggal apa? X tambah 2. X tambah 2. Siapa ada masalah nak convert ni kepada ini? Saya nak tanya. Saya. Adam. Okey. Dia macam ni Adam. Kalau kita belajar pemfaktoran kan, dia macam ni. Adam dulu tak ambil admaths ni Adam. Ambil, tapi Masa tu dia punya kesedaran tak ada Adam Lagi satu banyak sangat subjek lain, betul tak? So SPM. Kan? Adam sekolah agama ke sekolah biasa? sekolah agama. Saya faham sangat keadaan tu. Saya dulu pun sekolah agama. Masya Allah. Masa saya sekolah agama, masa tu saya ambil bahasa Arab komunikasi, saya ambil bahasa Arab tinggi, saya ambil yelah semua fizik, kimia, bio, admaths, sejarah, BM, BI, matematik moden, 10 ada lagi satu. Apa yang saya tertinggal? Dia macam 11. Banyak kan? Betul tak? Betul madam, betul. Masa kalau saya sekolah kat Selangor. Siapa sini ada sekolah kat Selangor? Sekolah Anda Jais. Bila sekolah Anda Jais, tingkatan 4, dia ada soalan, dia ada peperiksaan agama. Peperiksaan agama tu tauhid, fiqah, apa semua tu dalam bahasa Arab guna kitab Azhar. Saya ingat lagi masa zaman saya tu. Dia SMA, Sijil Menengah Agama. Tingkatan 4. Masa tingkatan 4 tu juga saya baru nampak admaths, saya baru nampak fizik, kimia, bio. Nampak tak kat situ kan macam banyak sebenarnya. Macam Adam mungkin saya faham keadaannya. Kadang-kadang kita ada benda yang kita kena lepas, ada benda yang kita kena fokus. Macam tu. Okay, so sekarang ambil peluang masa dekat diploma ni kita ada 5-6 subjek je macam tu. Compared to kita punya SPM dulu. Kita boleh buat 11-16 subjek semua boleh buat. Apa sangatlah diploma dengan 5 subjek ni. Okay. Okay, so sekarang Adam. Sekarang kat sini kan Adam. Kat sini. Ini. Macam mana kita nak faktorkan? Adam nampak tak? Sebelah sini dengan sebelah sini. Apa unsur yang sama? X kan? Dia ada 2 bahagian tu. Apa yang sama? X. Okey, sekarang X yang ni ialah kuasa 2. X yang ni kuasa 3. Okey, so sekarang yang dia sama tu ialah X kuasa 2 kan? Sebab kat sini even though it is kuasa 3, tapi dia ada X kuasa 2 kan? Maksudnya kuasa 3 ni ialah X kuasa 2 kali X. Kuasa 1. Boleh tak Adam? Boleh. Jadi X kuasa 2 ni ada dekat sini, X kuasa 2 pun ada dekat sebelah. Nak imagine. So, faktor keluar. Okey. Okey. Boleh? Boleh. Okey. So sekarang bila kita faktorkan dia keluar, apa yang tinggal kat dalam? Yang sebelah ni kan? X tambah 2. 2. Tu sebab yang ni jadi ni. Okey. Dahlah sebenarnya kan macam Adam kan tak payah nak malu kalau Adam tak tahu sebab yang diam-diam yang lain tu sebenarnya dia orang pun tak tahu. Saya tahu dia orang tak tahu. Okey. Aduh. So sekarang dekat sini kan yang atas ni pula boleh tak kita faktorkan? Boleh tak Boleh, kita madam. faktorkan? Jadi yang kita faktorkan ialah apa? 2. 2. Tapi kalau kita nak letak negatif 2, Negatif sebab kita nak dalam ni sama tau dengan yang belakang ni. Baik. Keluarkan negatif 2, dalam tinggal apa? X tambah 2. X tambah 2. 2. So 2. our aim is to get X tambah 2 ni supaya kita boleh eliminate. Bawa. Kasih potong itu nombor. Kasih potong itu sebutan. Okay, so it is negative 2 over
X kuasa 2. Sekarang dia jadi apa tu? Kuasa 1. Apa tu? Yang bawah ni apa? Banyak-banyak. Ha. It is negative 2 per 1. Apa Ya. ni? betul lah tu. Kamu dah simplify dah tu Amal. 1/2 madam. Is it? Negatif 1/2 madam. Ha. So bawah ni 4. Okey. Dah. Mudah kan? Okey kan? Okay madam. Okay. Okay, kita go slow and steady. Lagi satu kan, my advice is what tau? Kamu kan apapun bangsa, apapun agamanya, dekat dalam ni always pray, always berdoa. Sembayang jangan tinggal. Sembayang pagi tadi subuh, sembayang tak? Oh, boy. Alhamdulillah madam sempat. Sembayang jangan tinggal Okay. That's the last hope. Saya memang suka cerita. Ini masa saya SPM dulu kan saya kata saya ambil bahasa Arab tinggi tau. Bila kita ambil bahasa Arab tinggi, dia ada satu part tau masa saya lah, masa zaman tu 2000 ke. Saya ambil bahasa Arab masa tu saya tingkatan 5 1998. So kamu boleh kira lah umur saya sekarang. Okey, so sekarang masa tu zaman tu bahasa Arab tinggi dia bagi satu karangan tau. Karangan dia bahasa Melayu. Masa tu karangan bahasa Melayu dia berkenaan merokok, bahaya merokok. Kamu bayang tak kamu kalau jadi saya duduk kat dalam exam yang bahasa Arab yang tak ada kamus kat depan, yang kita punya pronoun kita kan tak pernah dengar, bahasa Inggeris yang selalu dengar dekat radio apa semua tu pun ke laut, lagi kan bahasa Arab. Boleh nampak tak? Anabil Hoir. Anabil Hoir lah kan. Okay, so sekarang kan kat situ kan, kamu boleh dapat tak bayangkan saya ni macam mana dalam feksa tu. Tapi kan I always pray. Memang sentiasa berdoa dan memang sentiasa kalau call mak ayah tu minta doa sangat kan bila kita jawab exam tu kan. Jangan tinggal sebab bila kita tinggal, apa yang saya buat tau masa tu, dia bahaya merokok. Tapi word merokok tu bukan main, banyak lagi. Maksudnya bila dia cakap pasal merokok, karangan tu, merokok tu sendiri, ayat tu akan berulang-ulang perkataan merokok tu. Dalam kepala saya tak ada pun bayangan merokok tu. Ayat merokok, perkataan merokok tu. Okey, saya buat apa tau? Saya memang tawakal. Masa tu sebab kita dah usaha, saya tawakal, saya tutup mata, saya tulis je. Saya memang anggapkan, ya Allah tolonglah apa benda merokok ni sebenarnya. Tapi saya tulis, masa tu saya tulis apa entah saya lupa. Tapi saya tulis ayat tu dan saya ulang balik bila ada perkataan merokok tu, saya ulang balik ke bawah. The magical what I get is bila kita tawakal, saya keluar dewan exam, saya buka kamus. Ayat tu, merokok tu betul sama. Tu saya rasa ya Allah. Saya macam ya Allah, masa tu saya punya bahasa Arab saya dapat A- tau. Masa tu dia kalau macam dulu kan dapat pangkat berapa kan macam tu. Ya maksudnya ya Allah memang nak tolong sangatlah Allah masa tu. Saya memang tak tahulah nak jadi apa. Itu satu masa saya buat bahasa Arab. Bila saya buat fizik pun keadaan macam tu berlaku tau. Saya tak tahu nak buat, saya ambil fizik, saya tak tahu nak buat lita. Saya tak tahu sangat macam soalan tu macam susah. Saya memang tak dapat. Tiba-tiba kan nak jadikan sebab kertas kawan saya kat depan tu jatuh. Lepas tu Oh, sekaligus. Alhamdulillah. soalan yang sama yang saya tak dapat tu saya nampak. Di depan mata. Rezeki madam. Alhamdulillah. Alhamdulillah rezeki. Rezeki. Saya tak payah susah-susah nak tulis. Masya Allah. Kan. Maksudnya macam tu sebab saya kata jangan lepas berdoa. Kadang-kadang Allah nak bantu kita bukan masa-masa kita dia akan bantu bila kita perlukan tu. Nak kata apa-apa pun agamanya. Tolong. Subhanallah. Kan. Jadinya jangan ni tahu, jangan asalkan kita dah usaha, insya-Allah bila kita tawakal tu dapat. Mesti usaha dulu. Itulah dia punya ceritanya di antara iklan. Okey. Okey, so sekarang boleh tak kita move kat soalan ni? Boleh madam, soalan boleh jangan madam. tinggal kejap lagi sembahyang Jumaat. Sila sembahyang. Dah boleh ke?
Boleh. SOP kena jaga. Okey. Soalan 4 ni mudah je. Okey. Kalau kat sini kan, nampak tak kat sini fx tu ialah 5. Lepas tu, limit x menuju c gx tu ialah negatif 2. Kalau macam ni jadi macam mana? Masukkan darab. Masukkan je. Dapat berapa? Right. Mudah kan? Tu. Kalau yang ni B, Tapi X sama yang X dengan C tu apa madam? X dengan C tu ialah dia menuju ke satu titik C. C ni kita tak tahu berapa. Tapi dia dah bagi tahu jawapan dia ialah 5. So berapa-berapa pun dia jawapan dia ialah 5. So soalan dia, tak kisahlah apa-apa asalkan dalam bentuk ni kita tahu jawapan dia ialah 5 dan dalam bentuk yang sebelah ni pula jawapan dia ialah negatif 2. Just letak sahaja lagi. Mudah kan? Lepas tu yang ni B pula. Siapa dapat B? Dia ada 2 kat depan. Negatif 20 madam. 2 kali dengan 5 kali dengan Negatif 2. negatif 2. Negatif 20 madam. Ya, okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini pula. Uish. Tambah ya. Berapa? Negatif 1. Awal. 3 kali negatif 2. So, dapat berapa tu? Kita buat bentuk sama. 5 tambah negatif 6. 5 tolak 6. Awal. Okey, yang bawah. Buat je lah. Gantikan je lah. Senang kan? 5 bahagi dengan, kalau dah buat macam ni rasa nak ambil AddMath tak SPM? Nak. Nak kan? Yelah. Tak nak. Dia dapat berapa ni? 5 per 3. Okey, itulah jawapannya. Dah selesai. 5 per 3 ke? Salah. Aduh, GX tu bukan negatif 2 ke? Betul, salah tu. 57 madam. Betul. Okay, we move to soalan 5. Boleh? Hari ni kita buat sampai 5 je sebab soalan 6 ni nanti kita belajar minggu depan. Okay. Okay. So sekarang dekat sini kita nak selesaikan untuk ini. Ya. Okay. So dekat sini, okay, dia bentuk dia macam ni tau. Okay, kena faham. Sekarang dia beritahu X kita ialah 1 dan Fx kita ialah X kuasa 2. Okey, lepas tu kita kena buat apa ni? Okey, mula-mula equation kita ialah rumus yang tu. Ini Fx campur H. Okey, sekarang Fx campur H tolak, okey, dia ialah limit, tulis balik. Limit, kita nak jawab soalan A limit H menghampiri kosong. Okey, yang kita tahu, maklumat yang kita tahu kat situ dia per dengan H. Fx kita apa? Fx kita ni. X kuasa 2 madam. X kuasa 2. So sekarang Fx campur H kita tu berapa? Cuba gantikan dia dalam sini. Sekarang dia Fx, dia ialah Fx X kuasa 2. Okey, bentuk yang sama tetapi kita punya X sekarang is not X anymore but it plus H. So, sebelah ni jadi berapa?
Macam mana bentuk dia? Dia ada bentuk X jadi X kuasa 2. Betul? Okey, sekarang X dia ni ialah X campur H. Bentuk dia sama. Kuasa 2. Kita tahu dia X tu kuasa 2. Tetapi tempat X tu bukan X lagi. Tapi dia ialah X campur H. Nampak tak? Saya buat ni. Boleh faham tak? Daripada sini nak jadi sini. Madam, agak kurang faham lah Madam. Boleh ulang sikit tak? Dia macam ni tau. Aman. Dia macam dulu-dulu kita belajar yang fx ni G pula ialah X campur H. Okey. So dalam F tu ada G. Macam kita buat tu lah. Okey. Tak. Macam tak faham masa ni. Macam ni. Okey. So sekarang dia macam ni. Okey, sekarang fx kita X kuasa 2. X campur H ialah X campur H. Bentuk dia sama ni. Kuasa 2. Buat kurungan kuasa 2. Tapi X dekat tempat X tu ialah X campur H. Contoh contoh lain. Kita ada F X ialah 2 campur X. Okey, sekarang saya nak suruh kamu cari F X campur H. Dia bentuk dia sama. Ini kan, ini ialah X. Tetapi X campur H ialah, okey, daripada sini nak jadi dia macam mana? Dia ialah 2 campur, buat kurungan. Tempat X ni letaklah X campur H. Boleh faham? Bentuk dia sama. Tapi tempat X tu buat kurungan, letak ni dekat dalam kurungan tu. Boleh? Faham? Boleh Madam. Ha. Faham. Faham? Yang lain? Try je. Okey. So sekarang dekat dalam ni, ini ialah X campur H kuasa 2. Nampak tak? Okey, daripada sini, sebab dia tempat X ni ialah X campur H ni ialah X campur H kuasa 2 lah. Okey, daripada yang ni lah kita buat tadi. Okey, tak apa, nanti kita tengok balik, nak tahu faham ke tidak, kita cuba buat soalan yang seterusnya tu ya. Okey, kejap saya padam Dia tak ada padam papa hitam yang boleh padam semua. Dekat webback ni. Dia ada, saya yang tak pandai. Nanti takut dia padam yang lain. Okey, tak apalah. Sementara padam tu, setakat ni matematik okey. Kelas matematik saya okey tak? Okey, Madam. Okey. Tak ada masalah, Madam. Kita sama-sama kan, saya berusaha untuk memahamkan kamu, kamu pun berusaha untuk jadi pandai. Okey. Bila kita berusaha untuk jadi pandai, kita dapat result yang bagus, kita pun boleh gembirakan hati mak ayah kita. Itu pahala tau. Itu pahala yang besar. Okey, so sekarang dekat sini, kita guna maklumat ni. Bila kita nampak equation kita kan macam banyaknya, X ada, H ada. Okey, apa maklumat yang kita ada? Cuba ganti. Okey, so sekarang limit tu, gantilah X sama juga dengan 1 tu. Hampiri kosong kan dia tempat X. Jadi dia ialah X campur 1 kuasa 2 tolak X kuasa 2 bahagi dengan H. Okey. So sampai situ, kembangkan yang atas tu jadi apa? Kembangkan sekarang. X pula. Sorry. Kat sini H ni kita tak tahu. X kita tahu. So dia ialah apa? H. 1 tambah H. H. Sorry ya. Yang ni ialah 1. Okey, kembangkan yang ni. Kembangkan dapat apa? 1 tambah H kuasa 2 tolak 1. 1 tambah H kuasa 2 Tolak 1. tak boleh. Dia kembangkan ni, dia kena buat macam ni.
Oh, lupa. Buat sekarang. 1 tambah H. 1 tolak 1 tambah H. Jadi, yang bawah ni ialah H. Atas tu berapa? 1 tambah H Tambah H. tambah Lagi? H. Jawapan dia H kuasa 2 tambah 2. Kalau selesaikan. Jawapan dia ialah H kuasa 2 tambah 2. Kalau selesaikan. kalau selesaikan. Tapi nak tahu pengembangan ni dulu. H kuasa 2, H kuasa 2 tambah 2H. H kuasa 2 tambah 2H. Buat tolak 1 kan, kat sini ada tolak 1 kan. Itu sebab yang tadi Uzai tu dia dapat H kuasa 2 tambah H sebab yang depan ni tolak kan. Habislah kan, betul tak Uzai? Okey, H tambah kuasa 2 tambah 2H yang tinggal. Okey, bahagi dengan H. Okey, ingat this is limit. When it is limit, gantikan dulu. Dapat berapa? Kosong per kosong. Nampak tak kat situ? Oh, Right. So when it is kosong per kosong, ini limit When it is kosong, limit. Ingat balik, mula-mula limit tadi, mula-mula direct substitution, DS2, direct substitution. Okay, bila kita direct substitution kosong ni masukkan kat sini, kosong ni masukkan dekat sini, dapat kosong per kosong. Okay, this is, we have to solve it using what? Factorization, right? Yang ni, tapi yang bawah ni kita nampak H je. Yang kita nak eliminate ialah H saja. Boleh tak kita keluarkan H daripada atas ni? Faktorkan H daripada atas ni. Boleh? boleh madam. Boleh. H dalam kurungan tinggal 1. 1 je ke? Tambah 2. H campur 2. Boleh? 2. Okey. Bahagi dengan H. Yang ni kita tak perlulah cari macam ni. Kenapa? Sebab bawah dia 1 je. H je. So as long as we can take out, faktorkan H keluar, is okay. So now we eliminate this. Ganti balik. Kosong kat sini. Dapat berapa? 2. Selesai. Okay. Dah kan? Okay, B. Boleh kita move to B tak? Ada soalan tak? Okay, now we move to B. Okay, B sekarang kat situ kita selesaikan B guna persamaan yang sama juga. Kita ada limit H menghampiri kosong. Selesaikan guna rumus dia. Okay, rumus dia apa? Fx kan? Fx tu tolak. Fs kita apa kat sini? 3x tolak 4. Ingat bila kita ada equation macam ni, sentiasa buat kurungan. Kenapa? Sebab ada tolak kat depan tu. Okay. So sekarang dekat sini bahagi dengan H. Okay. Now we have to solve for yang ni, yang depan ni. Okay. F X campur H dia jadi apa? Siapa tahu? Daripada equation yang ni. Berapa? Saya try minum. Cepat. Amal. 3x tolak 4 tambah H. 3x tolak 4 tambah H. Macam mana tu Amal? Amal, macam ni Amal. Okay. Now, jangan lupa. Dia macam ni tau. Dia kat sini, X ni buat kurungan besar dulu. Bentuk dia sama. Jangan tambah H kat belakang. Buat bentuk dia sama. Bentuk dia kan ialah 3x tolak 4 kan?
Ha? Aha. So sekarang tempat X ni ganti dengan X campur H. That's how. Boleh? Oh, memang kena letak H tambah H ya? Yes. Sebab rumus dia X campur H kat sini. Alright, madam. Okay. So lepas tu baru selesaikan. Okay, cuba selesaikan kat sini. Ni akan dapat 3X H campur tambah 3H. 3H Tolak tolak 4. Okey. So sekarang dekat sini boleh tak kita selesaikan, gantikan siap-siap X sama juga dengan 2 ni. Dapat apa? 6 tambah 3H tolak 6 tambah 4. 3H 3H tolak tolak 4. Okey, so sekarang dia ialah 2 tambah 3H. H. Okey. Terus letak kat depan ni. 2 tambah 3H. Okey, dalam ni ada 3X tolak 4 betul? Boleh tak ganti X kita sama juga dengan 2? 3 kali 2, 6 kan? 2. Betul. 6 tolak 4. So kat 2. situ ialah 2. 6 tolak 4 ialah 2. So saya tolak 2. Okey, kamu kalau tu kamu buatlah step by step ke bawah tu Okey, so sekarang kita ada yang ni saja. Okey. So sekarang ni kita tahu kita kena selesaikan limit. So sekarang limit kat situ, kat sini eliminate lah. 2 tolak 2 kosong kan? Dia ialah 3H per H. Okey, bila kita gantikan H sama juga dengan kosong, dia ialah apa? Kosong per kosong. Bila dia kosong per kosong, kita tahu kita kena buat pemfaktoran. Yang ni 3, dalam ni ada H right? Bawah tu ada H. Boleh eliminate. Yang tinggal apa? So we get number. When we get number, we stop. So selesai. Selesai Ada soalan? Madam, jadi kalau Ya. yang macam soalan B, kalau yang 3X tolak 4 tu, kita kena buat yang tu ke? F dalam kurungan X tambah H ni. Ya, kenapa? Sebab dia bagi rumus ni, given limit ni, lepas tu evaluate this limit for the given value X and function Fx. Okey, jadi daripada fungsi yang bawah ni kita masuk balik dalam rumus ni. Ikut soalan. Boleh? Siapa tanya tadi? Okay, can we move to question C? Sebelum kita pergi ke question C, saya nak tengok dulu. Saya rasa saya macam ada aktiviti yang okay. Satu. Okay. Phone. Kita biar tak lagi perform. Kan, usaha tu kena ada. Kalau kita dah berusaha baru boleh frust. Bila tak dapat yang macam kita ni kadang-kadang kan PUO je nak nangis-nangis padahal kau dulu tidur je. Macam tu lah bila kita tengok kawan kita tu kan. Kan? Perform. Okay, so sekarang dekat sini yang ni pun sama juga. Tengok rumus ni, selesaikan. Maksudnya rumus tu ialah tulis balik limit H menghampiri kosong. Lepas tu kan, kat situ ada tolak Fx kita ialah punca X. Punca X kat situ, kita tahu bahawa X kita ialah 7. Yang ni kita dah boleh skip banyak benda lah. Punca
7. Kenapa punca 7? Sebab 7 kita punya value and our function ialah X, right? Punca kuasa X. Okay, so sekarang yang bawah ni ialah H. Sekarang kita selesaikan guna rumus yang dikasih je. Okay, so yang ni X campur H ni ialah apa? Apa? F X campur H ialah Amal nak cuba lagi tak? Untuk yang ni, apa X campur H dia? Tiba-tiba Amal diam. Amal Zaki, are you there? Advantage tau orang. Pergi tandas. Advantage tau orang yang saya macam saya yang nak selalu nampak Amal Zaki, Afif, lagi Uzair, lagi siapa dah boleh ingat lah. Sharwes just now, Wan Faradiba. Shasha. Madam, Hmm. Roy nak cuba. Roy. Okey, cepat Roy. Roy tu siapa? Kawan saya. Nah, dia sebenarnya si Roy ni. Roy mana ni? Hatimu sangat keras Roy ke? Lembut Roy, madam. Mana Roy? Roy. Nak buat Roy. Boleh. Apa tu? Mana? Kat sini. Support tu. Ni kan? Ni Support tu Roy. bentuk ni punca X ni kan? Bentuk dia bentuk yang sama. So dalam tu apa? Nanti kalau X tu apa tu? Tambah H. Apa tu? Afiq. Punca kuasa buat sikit. X tambah H. X tambah H. Confirm. Punca kuasa. Okay, so dah faham kan yang dalam ni ialah X. X ni, tempat X ni gantikan dengan X campur H. Keseluruhannya punca kuasa. Okay, so sekarang dia ialah apa? X kita ialah 7, right? Dia ialah 7 campur H. H punca kuasa. Kat sini adalah 7 campur H punca kuasa. So dia ialah apa? Okay, so we now deal with the limit. Direct substitution please. You get what? Kosong per kosong. Yes, you get 0 per 0. Now you have to do what? Apa tadi? Conjugate. 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 Yes. Okay. So now it is punca kuasa 7 campur H. This is H. Tolak punca kuasa 7 bahagi dengan H darab dengan apa? Okay, it is punca kuasa 7 campur H. Campur H. Sorry. Kat sini ialah campur H tambah 7. Ingat boleh Kat sini ada pula punca kuasa sebelah ni. Tak ada apa-apa, benda tu mudah saja. Jangan tinggalkan soalan. Tambah H tambah punca kuasa 7. Okay, so sekarang dekat sini, okay, selesaikan this kind of conjugate. Okay, tengok yang bawah ni dengan yang ni, tak perlu selesaikan. Just keluarkan je H tu, yang dalam dia ialah punca kuasa 7 Tambah H. tambah H tambah punca kuasa 7. Okay. Lepas tu selesaikan. Macam mana? Atas ni. Darab. Darab. Dia ialah 7 campur H punca kuasa 2. Okey, yang ni jangan takut darab saja. Sorry, ni darab belakang. Okey, campur
Punca 7 darab dengan punca kuasa 7 campur H. Tak perlu selesaikan. Biar dia macam tu. Sebab kita tahu kita boleh eliminate dengan yang sebelah. Okay, yang sebelah pula. Yang ni dengan yang ni pula. Ni dengan ni. Negatif kali positif, it is negatif. Punca kuasa 7 Tambah H. darab dengan 7 campur H. Nampak tak? Benda yang sama tolak dengan diri dia sendiri. We can eliminate this. Then we get the last one which is campur punca kuasa 7 kuasa 2. Minum bukan negatif minum. Good. Negatif. Betul? Okay. Now, yang ni saya buat sebelah sini. Okay. It is 7 campur H. Sebab kat sini kuasa 2 dah hilang lah kan? Punca kuasa ni sebab dia kuasa 2, right? Tinggal yang ni je, betul tak? Betul. Okey, tolak 7. Kenapa tolak 7 saja? Sebab yang belakang ni punca kuasa 2 habislah. So tinggal 7 saja. Bahagi dengan H kali dengan 7 campur H campur 7 Punca. punca kuasa. Betul? Alright. Okey, so 7 tolak 7 habislah kan? Tinggal H je kat atas tu, betul tak? Betul minum. Yes. Okay, now? Boleh potong atas bawah H. Yes, good one. Okay, so we can eliminate atas bawah. We get 1 over what? Gantikan H kosong just now. H gantikan. Dia ialah H Punca kuasa kosong. 7 Dia ialah punca kuasa 7 tambah punca kuasa 3. tambah punca kuasa 7. Kalau macam ni macam mana nak selesaikan? Who knows? Ni saya letak atas sekali. Macam mana nak Dia selesaikan? jadi 2 punca kuasa 7. Yes, pandailah Uzai. Yang lain tahu tak macam mana Uzai dapat 2 punca kuasa 7? Calculator idol. Kalkulator. Sebab Dia tak. dia punca kuasa 7 tak boleh di punca kuasa 2. Jadi kalau dia jadi macam 2. Okay. One way, ya ke? Macam tu ya? Uzai macam tu ya? Uzai. Punca kuasa 7 tak boleh apa tadi nak faham kan? Punca kuasa 7 tak boleh di punca kuasa 2. Jadi jadi kalau punca kuasa 7 campur dengan punca kuasa 7, dia akan macam jadi 2. Jadi darab 2. Dia sebenarnya macam ni tahu Zai, yang mudahnya ialah ni kan sebelahnya ada punca kuasa 7, sebelahnya ada punca kuasa 7, betul? Boleh tak kita faktorkan keluar? Yang tinggal kat dalam ni apa? 1. 1 tambah 1. 1. So, you get what? 1 per 2 kali dengan punca kuasa 7. Tunggu kat belakang ni kan? Okay. Kali kan? Boleh pindah kat depan, sama je. Pergi belakang belah depan. That's why lah dapat. Lagi mudah pun nak faham. Madam, Ya. kalau jawapan. Kalau jawapan akhir kita tulis 1 per punca kuasa 7 tambah punca kuasa 7 boleh ke? Boleh. Dah dapat dah ni. Just nak tahu nak simplify je. Macam Uzai tadi dia dah dapat dah konsep tu sebenarnya. Just nak beritahu je macam mana Uzai dapat tu. Kalau saya macam ni. Maksudnya saya faktorkan punca kuasa 7 yang dalam tinggal yang ini. Tapi sebenarnya macam Uzai tadi tu, dia ada satu properties yang dalam punca kuasa tu. Macam kita ada Alright, dia faktor lah macam tu. Okey, selesai. Boleh. Saya nak tanya yang kan yang 1 per punca kuasa 7 tambah punca kuasa 7 kan ada punca kuasa 7. Sebelum tu ada punca kuasa 7 tambah H tu. H tu hilang juga.
kosong dalam punca kuasa tu. Ni. Ha. Ni sebab kita dah ganti dengan limit yang ni kosong ni. Oh, okey. Ganti. Last kali mesti dapat nombor. Lepas kita eliminate tu, mesti gantikan balik yang ni dalam tu. Boleh Hafiz? Boleh? Okay. Sekejap ya. RM40 ya. So kita ada dalam berapa orang yang tak datang? Kita ada, tadi ada yang masuk keluar. Tahu, saya faham internet kan, sebab tu every time saya punya kelas saya record. So then kamu boleh tengok balik. Saya faham, kadang-kadang kat rumah kita punya ada kekangan. Kadang-kadang dekat hostel pun ada kekangan juga. Betul tak? Betul, madam. Kawan, lagi kawan, madam. Lepas tu boleh tengok balik, kalau YouTube tu boleh tengok balik kan. Okay, so selesai tutorial kita hari ni. Nampak sampai pukul 10.22 je. Tak adalah lama sangat. Semalam siapa tanya tu sampai pukul berapa. So dah selesai. Okay. Yang ini kita boleh jawab nanti next week lah. Next week kita ada kuliah tu. Kuliah tu pasal yang ni. Okay, kita tengok limit memang macam ni pula. Okay, yang nombor 6. Yang ni kita tak boleh jawab lagi. Okay, so sekarang saya ingat saya nak letak. Okay, ni ialah soalan daripada buku metrik yang saya ada sekarang ni. Yang saya buat contoh-contoh tu daripada soalan ni lah. Okay, ni exercise pasal limit je. Saya letak Nanti kamu boleh buat latihan. Nanti jawapan akhir saya letak tak kat sini? Jawapan akhir saya akan letak nanti insyaAllah. Saya tak tahulah buku ni ada jawapan akhir tu. Ada? Nanti saya letak. Okay, saya letak jawapan akhir. Okay, another one saya tengok kan macam function dengan graph pun macam tak cukup kan latihan. Ni latihannya. Boleh buat. Log pun macam kurang, madam. Log. Log. Sekejap saya tengok kat dalam ni ada log tak? Saya jujur saya tak faham sangat. Method. Dia banyak-banyak ada. Log dengan log Dengan exponential tu. Exponential ni ada kat sini. Exponential, log. Ada? Boleh buat juga. Macam mana nak cari inverse untuk tu. Ada? Boleh tengok. Lepas tu jangan lupa yang ni kan buku ni kan ada dekat dalam yang saya punya tu kan. Tengok kat sini. Bila logaritma dengan exponential, buku yang ni ke buku lain saya punya tu? Dekat dalam Newland tu kan. Okay. Kat situ kita tengok. Ada tak exponential logarithmic? Kalau kat situ dia ada function and model, how to find domain and range kat situ. Lepas tu kita ada, dia ada example, dia ada latihan okay, how to determine domain and range. Kan kat situ boleh buat latihan. Okay. Lepas tu kat situ kita tengok soalan untuk exponential and logarithmic. Ada kat chapter 3. Kalau 3.3 ni kadang-kadang kalau kamu tak faham sebab dia dah masuk differentiation, dah tak payah, jangan buat lah. Maksudnya dekat sini 3.1 exponential. Exponential ni dah boleh buat ni boleh buat. Okay, bila kita tengok soalan dia dekat exercise dia, macam ni boleh buat ni. Kat situ pun ada jawapan akhir, dia ada jawapan akhir dalam buku ni. Logarithmic pun ada, logarithmic. Nampak tak? Bila kita buka dalam PDF dekat dalam laptop, kita boleh nampak kat situ topik yang kita nak pergi. Terus je pergi. Itu advantage. Dah lah, tak payah beli buku, tak payah bawa buku berat-berat. Kalau macam dulu saya masuk universiti, saya punya buku teks, every subject tu ada buku teks tau. Buku teks tebal-tebal. Buku teks tebal-tebal, hujung tahun kadang-kadang mak ayah tak ambil. Dari saya kat USM, duduk kat Selangor. Saya post guna, masa tu post laju. Pakai kotak post sebab nak balik kan. Buku nak hantar dulu, suruh hantar post dulu buku. Lepas tu sendiri bawa baju je lah. Okay, so macam tu masa tu memang kena fikirlah how independent budak-budak masa tu. Okay, so sekarang dekat sini logarithmic. Logarithmic pun ada kat situ, ada natural logaritma. Okay, finding dia macam mana. So kita nak tengok soalan. Okay, soalan ni. Right, and exponential equation dia daripada log nak tulis kepada exponent punya tu macam mana. Boleh tengok jawapan akhir saya rasa ada kat belakang sekali.
Nanti kita tengok. Answer. Answer ada kat belakang ni ada. Boleh tengok jawapan Hmm. Alright, Okay. madam. Rasa cukup kot latihan tu. Okay. Any question for this tutorial session? Madam. Ada tak? Okay. Hopefully okay. Madam. Harap semuanya okey. Saya faham tapi konsepnya lain. Ini Uzai tadilah. Ya, siapa tadi yang tanya? Madam. Izwan dia lag. Siapa dia lag apa internet? Internet dia Tak apa. It's okay. Asalkan dia masuk, saya kalau Webex ni dia boleh hantar attendance. Asalkan dia masuk, saya nampak dia masuk. Cakap lah kan. Madam, Okey. nak latihan ke tak madam? Latihan. Oh, ya, latihan. Yalah yang timeline tadi tu. Santai dah, santai. Nak Saya latihan letak ke kat dia? English. Tak apalah, dia nak tanya, biarlah dia tanya. Habib tak relax, Habib. Okey, yang latihan tadi tu lah. Daripada buku tu ada, nanti latihan yang dua yang ni. Siapa tadi? Saya letak. Yang ni daripada saya punya buku. Yang ni function dengan graf, limit ni semua saya letak nanti. Nanti saya letak jawapan akhir juga. Okey. Boleh? Boleh. Itu sahaja. Okay, so tak sampai pukul 11 pun. So kita dah habis. So, okay, kita combine dua ni sebab kita boleh lajak sikit sampai pukul 10 lebih, 8.30 sampai pukul 10 lebih. So ada masa ni boleh buat latihan, boleh tengok balik kalau ada tersangkut tadi yang saya punya tutorial tu, documentation mesti lengkap. Kenapa? Bukan apa. Sebab kita punya exam ni dah tak payah dah susah-susah. Ada student saya kan nak cerita di sini. Dia semata-mata dia nak, masa tu exam dekat pusat sukan. Exam kat pusat sukan, bila kita exam kat pusat sukan dia ada subjek lain tau. Bila ada subjek lain, ada subjek tu dia keluar awal. Terus saya nampaklah student ni dia perempuan. Dia macam baik-baik je. Lepas tu dia keluar. Saya ingatkan dia keluar sebab dia nak balik. Masa kan dia bawa beg dia pergi dekat toilet. Dia macam contohnya dia ikut group lain tu, punyalah profesionalnya dia, tapi hati seorang guru tu, saya dapat rasa ada something kat budak ni. Saya ikut. Dekat toilet saya tanya, awak nak balik ke awak nak masuk balik? Lepas tu dia macam tersempor tau, macam kalau orang mall tu dia kata tersempor kan. Dia macam terkejut lah. Lepas tu, tapi kat situ bila kita dapat situasi macam tu, saya tak cakap lah dekat pegawai yang bertugas tu yang budak ni meniru sebab dia belum lagi buka apa-apa, tapi dia dah moral tu dah down tau sebenarnya. Dia ada dalam cubaan meniru. Okey. Tapi saya semak lepas tu dia punya tu, bila kita ada tujuan tak baik, kita usaha tak banyak, kita tak tawakal dekat orang yang sepatutnya kita minta pertolongan ialah Tuhan, betul tak? Kita cuba konon-kononnya dalam nota tu ada soalan. Alah, saya pun bukanlah bodoh now bagi soalan yang macam ada dalam nota ke tidak. Tak nampak pun soalan tu dalam nota. Jadi benda tu dah, moral tu dah down tau. Jadi dia rasa bersalah dan saya ada dalam dewan tu yang yelah kan. Result dia tak okey, memang tak okey. So sebab tu saya kata cubaan meniru tu jangan sekali-kali. Dan lagi satu, bila kita online macam kamu online exam kan, even though you can do it in your hostel and you can do it sebelah-sebelah kawan kamu kan, boleh buat sebelah-sebelah pun, boleh pass pun kertas tu. Saya tak nampak tak apa. Dekat sana nanti kita akan nampak Tapi saya nak kata saya tak nak lah tuntut dekat sana. Saya reda lah. Saya halalkan semua ilmu. Tetapi benda ni kan dia nampak masa bila tau. Dia nampak perjalanannya mudah bila dia, kalau budak tu jujur daripada awal, even though dia tak berapa nak pandai, usaha dia tu nanti Tuhan balas masa bila? Masa buat interview, masa ambil nak kerja mudah, nak minta
latihan industri mudah, insya-Allah dia mudah. Macam saya dulu saya buat degree, saya buat master, saya bukanlah pelajar yang pandai, saya tak dapat dekan pun sebab saya buat matematik susah, saya rasa susah. Bila semua subjek matematik, bila kita fakulti matematik, subjek saya semua matematik tau. Jadi kamu adalah juga campur-campur kan, ada yang membaca, ada yang ni kan. Saya tidak, saya matematik semua. Jadi saya rasa macam beratlah juga. Tapi kan Allah tu nak tolong, bila saya habis master, saya tak habis lagi. Bila second semester, saya minta UTM is my first interview. My first resume I send to UTM. And I get. Saya belum lagi convo master masa tu, dekan masa tu saya transfer ke pusat perkhidmatan akademik yang ada matematik. Masa tu UTM ada pusat perkhidmatan akademik. Saya duduk bawah tu, dekan tu call. Bila boleh datang, bila nak convo sebab saya tak payah tunggu convo, boleh tak datang kerja dulu macam tu sebab masa tu maths lecturer kurang. Nampak tak Allah tolong kat situ Jangan sesekali sebab nak cantik result dekat atas kertas kita tak jujur, jangan. Sebab kita tak nampak dia punya balasan is not there. It's not that. Dalam kertas tu tidak. Tetapi kan kita nampak dia punya result tu nanti ialah masa kita duduk interview, kita how confident we are. Sebab bila kita jawab, kita atas dasar usaha kita sendiri, kita sebenarnya confident. Orang yang tak confident ialah dia tak percaya diri dia lebih percaya buka kertas semua. Itu ialah orang yang tak confident. So please. Jujur Okay. Saya tak nampak pun kamu buat kerja apa yang tak jujur ke, tak apalah kat belakang. Tapi saya nak kata tu ialah mudah nanti urusan kamu minta kerja. Bila buat degree mudah, dapat je. Maksudnya 4 tahun diploma dengan degree settle. Alhamdulillah, insya-Allah. Jadi kita tuntut ilmu, kita tahu kan kita nak balas jasa mak ayah kita nak jadi orang yang berguna. Kalau boleh kita nak bantu adik-adik kita, contohnya niat tu kena baik. Belajar pun kerana nak dapat ilmu, insya-Allah Allah mudahkan. Tuhan mana pun, kalau kamu agama mana pun, insya-Allah kamu mudah. Dan kamu sebenarnya confident. Bila kamu meniru apa semua ni, kamu bergantung dekat kawan. Bergantung dekat buku. Nanti bila kita buat projek diploma, bila kita pergi latihan industri, you are alone. Kamu tak boleh minta pertolongan siapa-siapa pun. Melainkan kawan-kawan dekat industri kamu sendiri. Kalau pergi intern lah masa tu, minta tolong supervisor yang dekat sana, macam mana nak tanya kawan macam mana nak buat projek tu. Benda macam tu is to develop our confidence level. Okay. That's the kata akhir daripada saya. Always jujur dan amanah buat semua kita punya tugas. Okay. Sebenarnya sayang semua. Rasa macam, yelah kita mengajar, kita rasa tanggungjawab nak mengajar. Kan? We are family Kan? Okay. Itu saja. Jumpa lagi minggu hadapan. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Tak lagi maaf. Alright, terima kasih, madam. Terima kasih, madam. Dam, please, Thank you, madam. Dam, please, dam. Madam. Bye. Bye. Thank you, madam. Welcome. So, Adam lagi satu Adam. Dah tutup dah. Thank you, madam. Welcome.